Dia tak mampu, tetapi dimampukan dengan personal loan, buat pinjaman. Ada bank yang bagi pinjaman. Masalahnya tuan-tuan dan puan-puan, ada sesetengah pinjaman yang dibuat itu adalah pinjaman yang tidak patuh syariat. Bayangkan buat pinjaman yang ada riba di dalamnya, dan duit itu digunakan untuk asas membina rumah tangga. Macam mana tak masalah, saya cakap. Itu yang pertama. Yang kedua, tak layak. Maksud tak layak apa? Ilmu agama tak ada, ilmu rumah tangga pun tak ada, masak pun tak reti, manjang order online je. Sekejap GrabFood, sekejap Foodpanda. Sekarang senang. Dia kata senang bang. Dia kata ya senang. Ada beza dengan air tangan kodai itu dengan air tangan bini. Ada beza. Jangan ambil ringan. Perempuan yang goma nak order kat luar ni, saya pesan elok-elok ni. Itu juga salah satu sebab menyebabkan lelaki kau tak goma kat kau. Makin lama makin sedap dia mandang perempuan lain. Sebab yang banyak air tangan perempuan lain kan pakai rumah tu, bukan tangan sendiri. Malih tu biarlah 2 hari. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada pengurusi acara yang dikasihi lagi dihormati Ustaz Fazli Azhar bin Yunus, Tuan Haji Muhammad Nur Mazlan Ismail, itu juga Encik Roslan bin Arsad bersama Mak Syukri bin Rahman, seluruh ahli jawatankuasa pelaksana program. Ya ke tidak ni? Ya lah kan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita bercerita tentang ekonomi rumah tangga. Ekonomi rumah tangga berasaskan syiar Islam. Sebenarnya ia adalah merupakan satu aspek yang penting dalam pembentukan rumah tangga. Dalam pembentukan rumah tangga. Kalau kita tengok hari ini rumah tangga banyak yang dilanda masalah-masalah. Pengetahuan mengenai perusahaan kewangan rumah tangga, kan? Ekonomi rumah tangga ini perlu diberikan penekanan dengan lebih mendalam. Kerana apa? Untuk pasangan yang mahu mendirikan rumah tangga dan juga yang telah mendirikan rumah tangga. Sebab perkara ini ditekankan sebab supaya tidak terjerumus ke dalam pengurusan keuangan, masalah pengurusan keuangan selepas berlangsungnya pernikahan. Untuk pasangan Muslim, penerangan mengenai punca pendapatan yang halal perlu difahami oleh suami. Kan? Punca pendapatan halal ni kan, Nabi Muhammad cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Penting sebab supaya rezeki yang diperolehi mempunyai keberkatan. Pasangan yang belum berkahwin juga perlu memberkapkan diri dengan pengurusan hutang, kerana cara mengurus kewangan yang buruk adalah antara faktor menyebabkan berlakunya perceraian. Habis channel tuan-tuan, tu tajuk hari ni kan, doang lah kan. Jadi kalau kita tengok masalah rumah tangga yang berlaku pada hari ini, masalah rumah tangga yang berlaku pada hari ini, tak dengar kan, kena ulang beli semula. Dia kata suruh rapat, dia totalan pula mikrofon dia. Nah, kalau tengok masalah rumah tangga yang berlaku pada hari ini,
Kan, 3 perkara yang jadi asas masalah. Yang pertama, masalah sebelum kahwin. Yang kedua, setelah berkahwin. Yang ketiga, setelah beberapa kelama berkahwin. Mana yang pertama, sebelum kahwin. Sebelum kahwin ni masalah antaranya, pertama, tak mampu. Tak mampu kahwin. Pada siapa yang nak kahwin, kena tanya. Pertama, tak mampu. Kedua, tak layak kahwin. Dan yang ketiga, masalah ikhtilat. Apa masalah yang pertama? Masalah tak mampu. Tak mampu dari segi kewangan. Duit tak ada, nak agak menikah. Nak nikah juga tak kira nak nikah agak goma dengan budak perempuan tu. Nak nikah juga, apa yang nasihatkan kojo dulu, tak nak nikah juga. Dia tak mampu. Tak mampu, tetapi dimampukan dengan personal loan, buat pinjaman. Ada bank yang bagi pinjaman. Masalahnya tuan-tuan dan puan-puan, ada sesetengah pinjaman yang dibuat itu adalah pinjaman yang tidak patuh syariat. Bayangkan buat pinjaman yang ada riba di dalamnya, dan duit itu digunakan untuk asas membina rumah tangga. Macam mana tak masalah, saya cakap. Itu yang pertama. Yang kedua, tak layak. Maksud tak layak apa? Ilmu agama tak ada, ilmu rumah tangga pun tak ada, masak pun tak reti, manjang order online je. Sekejap GrabFood, sekejap Food Panda. Sekarang senang. Dia kata senang bang. Dia kata ya senang. Ada beza dengan air tangan kodai itu dengan air tangan bini. Ada beza. Jangan ambil ringan. Perempuan yang goma nak order kat luar ni, saya pesan elok-elok ni. Itu juga salah satu sebab menyebabkan lelaki kau tak goma kat kau. Makin lama makin sadar memandang perempuan lain. Sebab yang banyak air tangan perempuan lain sampai ke rumah tu, bukan tangan sendiri. Maleh tu biarlah 2 hari. Bukannya rajin dah 2 hari kan. Sudah hari-hari maleh. Ini cakap betul ni kan. Tu tak layak. Kedua apa dia? Panis barat, nak marah je kan. Kojak-kojak ditampar ke lelaki. Yang seorang tu ditumbuk ke bini. Jangan ingat orang lelaki je mendera isteri. Orang perempuan pun ada. Baru ni ada satu pasangan artis bercerai. Tak ada, tak ribut, tak ada apa, tiba-tiba bercerai. Bila semak-semak, rupanya bini hari-hari dera suami. Saya tak nak sebut tak nama dia siapa kan. Hari-hari bini, macam kisah Johnny Depp sama berlaku. Tak layak. Dan yang ketiga, masalah dia adalah masalah ikhtilat, iaitu sebelum kahwin masing-masing tak jaga hubungan. Yang lelaki tu dah pun dengan perempuan lain, yang perempuan tu dah dengan lelaki lain. Dan ataupun dah kahwin, dah bertunang tu, tak jaga hubungan sebelum nak kahwin. Ini pun adalah masalah-masalah yang berlaku pada hari ini. Tu sebab dia kata tadi, kena jaga. Sebab itulah ilmu pengurusan kewangan ditekankan dalam kursus perkahwinan, kerana tabiat orang kita tidak gemar menghadiri takliman. Nak pula sampai duduk-duduk tajuk ekonomi rumah tangga. Tak ada tajuk lain kan. Jadi kemudian, ilmu diajar itu melengkapkan pasangan sebelum tempuh alam perkahwinan. Pasangan yang bakal berkahwin perlu berterus terang dengan pasangan mengenai segala tanggungan, termasuklah bebanan hutang individu. Abang hutang apa bang? Kena tahu. Suami kena tahu hutang isteri, isteri kena tahu hutang suami. Abang hutang abang siap. Abang dulu buat loan. Abang buat loan kenapa bang? Sebab abang saja ya buat loan. Orang semua baik, abang buat lah. Abang beli apa? Abang beli kamera. Abang beli apa? Beli motor. Abang beli apa? Beli ni. Sudah tolak gaji. Pernah dulu sebelum ada peraturan. Sekarang ni kebanyakan bahagian sumber manusia dia dah letakkan, kalau dah tolak gaji tinggal 30%. Kan? Jangan kurang daripada 50%, jangan kurang daripada 40%. Tengok dasar tempat kerja tu. Dulu tak ada. Sampaikan satu tahap ada seorang tu gaji bila tolak hutang apa semua tinggal RM80 je. Tinggal RM80. Sudah kerja dekat pejabat tak kualiti. Sebab
Lepas dia balik kerja, bawa Grab. Lepas bawa Grab, pukul 10 malam jual burger. Sampai pukul 3-4 pagi baru tidur. Esok pagi pergi kerja ngantuk-ngantuk. Sudahnya kerja tak kualiti, kerja tak elok, rezeki tak berkat. Sebab puncanya sebab duit yang tidak diuruskan dan hutang tidak diuruskan. Maka kalau nak berkahwin, ukurlah baju di badan sendiri mengikut kemampuan keuangan. Jangan hanya mahu dilihat megah tetapi akhirnya terpalit dengan hutang selepas bernikah. Bukan main lagi. Itu sebab kalau kita tanya kan, berapa ramai orang yang suka bernikah? Yang ramai suka nak nikah. Yang suka selepas nikah tak ramai. Bertanya macam mana? Oh itulah nak kahwin ni, nanti datang ramai-ramai, yang lepas tahu bawa semua kan? Itu sebelum kahwin memang happy. Tapi bila dah kahwin, macam mana kahwin? Okey, boleh lah. Macam tak happy, okey lah. Kan nak happy, hutang banyak, apa tak selesai, duit apa catering tak boleh bayar lagi kan, lauk kan main lagi, gulai pelanduk 5 rasa, gulai pelanduk, la ilaha illallah kan. Kedui malam apa tahlil lu semalam tu usah, tak bukan kaleng-kaleng binatang kan. Lepas tu jemputan dia ramai pula. Buat tak main lah, buat dekat rumah. Pak saudara pula kan, cakap buat lah kat dewan, ramai sikit, parking senang, buat kat dewan, 3 tingkat dewan lah. KS 10 tingkat, yang boleh makan bawah kan. Yang atas tu semua action dia kan. Contoh lah kan, tapi harga dia mahal. Baju pengantin sewa mahal tak? Apa yang payah pun nak bayar make up tu. Bayar make up, tukang make up lah. Ilah Allah tak tahu lah, sumpahan make up kena bayar kan. Nak kata perempuan, laki, nak kata laki, perempuan, laki aduh bodoh mana dia dolak bodoh kan, laki ke perempuan entah kan. Tu semua lah tu bayar ke main mahal kan. Make up sempong tu tak sempong make up lah. Yang faham tak faham sudah lah. Orang sini bukan Negeri Sembilan dia Spring Hill dia kan. Bukan kita lah, bukan orang kampung lah, kita orang Spring Hill, Bandar Spring Hill kan. Kayak roundabout Bosa Spring Hill kan. Kalau ada makan pun payah nak jemput. Dan tu sebabnya sebelum ni slot kewangan dan khusus kahwinan, memang kalau kita tengok kat Malaysia ni khusus kahwin berapa hari? 2 hari. Konon lah YB kawasan nak buat khusus kahwin perdana pagi sampai tengah hari, lepas tu dia bagi sijil. Sebab kan orang nikah apa pun tak pandai. Ya, di Brunei khusus kahwin 3 minggu. 3 minggu. Kalau dipendekkan pun sekarang dah 2 minggu. Tapi memang dia seminggu 2 minggu tak lari. Sebab dia nak bagi ilmu pengurusan keuangan, dia bagi ilmu pengurusan hutang, macam mana nak mendidik anak-anak, semua ada ilmu dia. Komunikasi rumah tangga, semua dia ajar kan? Kita sekarang semua nak dorang tak sabar Katakan nak kahwin kan, kena ada ilmu. Cantik tolok pantai jalan naik ambil perahu tepi kuala, biarlah buruk kan ini dipakai asalkan penuh ilmu di dada, tak tahu tanya. Itu yang ada abang Tesla tu kan. Tak apa bodoh cakap macam tak bangis kan. Iyalah dah tak betul kau share lah dengan orang. Ayo sah betul lah kan, tu semua lah tu kan. Yang tak tahu tu lain kali tanyalah orang, payah lah situ kan. Maka ukur baju di badan sendiri dan slot kewangan dalam proses perkahwinan sebenarnya memang dah ada, tetapi dia tak sentuh secara mendalam, hanya sikit-sikit sahaja. Jadi apakah tips urusan kewangan keluarga? Yang pertama, ambil tahu jumlah pendapatan keluarga. Kena ambil tahu kan. Kadang-kadang bila nak kahwin, kadang-kadang tanya mak boleh bagi berapa, mak boleh tolong berapa. Tak betul. Sebenarnya kena undingkan sendiri. Kalau mak nak tolong, ayah nak tolong, alhamdulillah. Tapi sebaik-baiknya anak yang nak kahwin, uruskanlah sendiri keuangannya. Mak ayah kok sayang benar ke anak, janganlah dihabis duit pension tu, duit simpanan hari tua. Fikirkanlah kita ni tua kan. Sayang anak Ustaz, ada batasnya
Habis mak saya tak mampu tak salah nikah. Kau yang nak nikah kau mampu tak? Mampu. Habis mana tak duit kau? Mak nak tanya tu. Nampak tak? Tengok dulu jumlah pendapatan kita. Lepas tu tengok pendapatan kita. Kalau kita terus kahwin besok, pendapatan kita bekerja sebulan berapa gaji kita, isteri kita berapa gaji. Boleh tak nak tampung pembelanjaan keluarga? Ataupun isteri tak bekerja, memang daripada dulu tak kerja, berkocik, berbesar tak kerja, duduk rumah ya kan. Jadi kita pun kena lah tolong. Kalau orang perempuan tu dah dapat tahu lelaki tu tak bekerja, macam mana nak kahwin dengan dia? Membesarkan lato-lato yang kerja di rumah, macam mana kan? Kan, jadi kena lah tengok dia nak jaga kita macam mana kalau dia tak bekerja. Kenalah semak kemampuan dia, betul tak? Semak kemampuan dia. Orang perempuan jangan nak sayang benar, tahulah kita ulet dalam batu pun boleh hidup dia tu. Kau tu bukan ulet masalah Kalau kau ulet, baiklah kau duduk kat batu tu. Kan? Rezeki Allah bagi botol, tapi kena ikhtiar. Kan? Betul tak? Yang kedua, matlamat jangka pendek dan jangka panjang kena tengok. Ketiga, pelan perbelanjaan pun kena tengok. Perbelanjaan macam mana, besok kahwin macam mana, dah ada anak macam mana, anak 2 macam mana, anak 3 macam mana. Kita nak anak berapa orang ni? Contoh perempuan kadang-kadang je dah bincang, jangan lebih 3 je, tu terkilang. Macam tu kan. Ada seorang tu, bang jangan lebih 10 tau. Alhamdulillah kan. Orang perempuan beranak aja takut rezeki Allah bagi. Ustaz kata kena pengurusan kewangan. Iyalah, tengoklah dah kahwin beranak seorang, tengok macam mana income kita. Boleh tak? Boleh lagi beranak seorang lagi. Boleh tak beranak seorang lagi? Sudah dah lupa dah berapa ramai anak kita dah. Entah dah bang, lupa kira dah. So boleh anak itu sambil balik kerja tu belum betul-betul ni. So boleh anak kan. Macam tu lah. Ada rezeki dia. Bila dah besar, masa kecil je rasa susah sikit, tapi dah besar so balik raya, ya Allah penuh rumah kita. Kereta menyala-menyala parking. Dia dah ramai tu, pasal parking menogak ya parking. Kan? Terpaksa lah nak baik macam mana kan. Lepas tu setiap hujung bulan tu mak hantar mesej Assalamualaikum dalam grup family. Sekarang dah 25 hari bulan, masih ada anak-anak yang belum bank in duit bulan ni. Sila abaikan notis ini sekiranya bayaran telah dibuat. Kalau tu masuk tren masuk. Bayangkan seboleh orang anak seorang 500. 5,500 steady kan, lagi dahsyat. Contohlah. Kemudian keperluan dan kehendak. Tengoklah perbelanjaan kita tu mustahak ke tak mustahak. Kita dah ada saya semua okey, cantik, steering, color semua cantik, tiba-tiba nak tukar sport ring, tak jadi. Nak tukar exhaust, exhaust punya besar, lubang exhaust tu boyo pun boleh tidur dalam tu. Tak apa dia koma kan, memokak kan. Tapi itu keperluan ke kehendak? Kehendak, bukan keperluan. Orang perempuan ada make up kan, bang kalau dia nak make up yang upgrade sikit, keperluan ke kehendak kan. Dia nak yang mahal tu, yang berus dia pun dah 100 lebih. Bulu mata tu kalau calit kan, bertanur bulu koning sekali, macam mana tu? Wah, anda mahal tu kan. Kalau dah ada siada tu murah dan sesuai, cukup dah. Jangan nanti poning-poningkan kepada nak beli yang mahal, ukur baju badan sendiri. Dan dah ada TV kan, tengok TV tu. Bang sekarang orang tu beli TV, dia punya gambar besar dinding lah. Ni akan tengok elok ya. Tak, sekarang zaman dah berubah bang. Tak, keperluan ke kehendak? Kehendak. Dia belum jadi keperluan lagi kan. Macam tu jugalah. Macam-macam ke handphone dah ada, nak handphone yang mahal lagi sebab canggih.
Sebab bang, buku ambil gambar, jerawat pun tak ada orang. Ya Allah, gambar yang golap bang, golap gelita jadi torang. Macam tadi orang ambil gambar dengan saya tadi kan. Jadi kau seorang-seorang ambil gambar, macam-macam nak ambil gambar lah. Komplain ada tinggi je kan. Lepas tu hitam, golap apa yang golap? Memang topik tu golap. Kau nak gambar kulit dia golap. Mana contoh lah kan. Tu semua lah tu kan. Saya diam lah kan. Kemudian semak dan bayar hutang. Tengok kan komitmen kita, bulanan kita macam mana. Jangan kita culas dalam membayar hutang. Hutang ni kau nak bayar, tak apa, dia tak minta, dia diam lah. Jangan. Barang siapa yang mau minjam, barang siapa yang membuat hutang dengan niat tak nak bayar, akhirat nanti Tuhan akan himpunkan dia bersekali dengan pompa penyamun pencuri. Nabi beritahu tu. Kenapa pula? Sebab pencuri kalau curi barang memang niat tak nak pulang. Apa beza dengan orang pinjam duit tak nak pulang? Sambung kan? Dan memang salah satu tanda-tanda akhir zaman, salah satunya adalah orang yang memberi hutang sogan dengan orang yang berhutang. Kita lah sogan dengan dia relax kan, nampak itu. Nak cakap tak? Sudah dah cakap, bang, duit hari tu yang bang pinjam 500 tu tak payah lagi. Ada ke aku pinjam? Soalan tu tak tahan. Dia lah tanya kita balik, ada tak ada pinjam? Wah, memang dia pinjam kan. Kemudian kena wujudkan tabung kecemasan dan pelaburan. Tabung kecemasan, standby dah. Ni duit ni kalau apa-apa jadi, tiba-tiba sakit, tiba-tiba apa, ni duit ni boleh tarik kan. Ada standby duit simpanan dia. Macam mana anak dah satu simpanan khas, kalau tiba-tiba anak dapat sambung belajar, mana nak hantar besok, ada dah duit tak ada lah tahu mana nak tambah. Dan begitu juga yang ketiganya kan, contohlah kan, contohnya tabung pelaburan lah. Pelaburan tu macam mana? Pelaburan tu biarlah pelaburan yang patuh syariah. Jangan percaya nampak muka, kadang-kadang dia letak tu pelaburan patuh syariah, muka Samsul Debat je. Bayar 300 dapat 7,000 tu. Bayar 300 tidur lena, esok duit riban masuk. Bohong. Jangan percaya ya. Ada sekali tu dia letak muka saya, muka Amin Idris, muka Ustaz Arianto. Mana pun nampak gambar. Rupanya gambar tazkirah malam Jumaat. Dia edit dulu, dia letak pelaburan patuh syariah. Hati-hati. Ya, hati-hati, jangan tertipu. Duduk kat bandar Spring Hill kau tipu kat orang bawah tu. Dorang nak percaya. Jangan. Lepas tu tanya lah tu, Ustaz, apa jadi dengan pelaburan itu? Mana aku tahu? Saya dah beritahu dah, saya tak terlibat dengan pelaburan tu, dah keluar statement dah. Dalam semua media sosial saya dah keluarkan statement. Saya tak terlibat dengan mana-mana pelaburan yang poli-poli ni. Kan? Masuklah, cuba semak betul-betul pelaburan yang patuh syariah, yang betul-betul berlesen, yang betul-betul kita nampak boleh dipercayai. Cubalah kaji dulu. Janganlah main habis simpanan saya. Apa suruh? Itu sebab kau nak belajar dulu. Kemudian takaful dan insurans kena ada. Buat sakit kau tiba masuk ward ke pun dah ada dah. Lepas tu kalau boleh ambil tu siap hibah sekali kau jadi apa-apa. Dah ada dah untuk pasangan kita. Dan begitu juga mungkin kita cuba mendapatkan pendapatan sampingan, pendapatan sampingan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kenapa hal ehwal keuangan ekonomi rumah tangga ni perlu kita susun? Pertama, supaya dia jadi teratur. Kedua, kemas. Ketiga, budaya maju. Mana yang kita buat tu ada manfaat dia, ada kesannya pada rumah tangga kita, sesuai dengan sasaran dan matlamat individu itu. Dan begitu juga tujuannya untuk pencapaian matlamat hayatan thayyibat, iaitu kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. InsyaAllah tuan-tuan, bila kahwin tu ada rezekinya. Ada rezekinya. Tapi bukanlah rezeki itu main tawakal tanpa usaha. Kita kena usaha. Cari rezeki macam hari ni malam ni kan, kita tengok ramai orang nego. Sodap bau
kan. Kita rumah cucu-cucu hidung bau kan, mana bau sedap betul bau kan. Jadi kita sekarang pergilah, orang ni yang menego ni semua penuh pengharapan, minta lah habis barang dia ni. Kalau macam ni punya ramai kan, tak singgah sesiu betul, singgah lah boleh tengok apa nak jual Kalau mana yang tak sadap tu bagi tahu, bang yang ni okey, tapi bang kalau nak bagi sadap bagi tahu, biar dia tahu. Kadang-kadang dia punya nugget tu kan gigit gigi poi sekali. Tu masalah kan. Contohlah kan, om nego dia nak nego kan. Buat kuih cepat tu batat kuih apa mando kan, contohlah kan. Kalau tengoklah kan, masak angus ya contoh kan. Dia masak burger roti john tapi kau dokut soalnya koring bodoh-bodoh saya pun bergigit keluar lah. Kodokut betul, bukan kodokut, kodokut campur komut contoh lah Jadi mana kata kan jarah singgah tengok satu-satu mana yang berkenan di hati tu boleh lah. InsyaAllah saya dengar malam ni dia buat harga untung betul-betul sampai kau roboh lah gerai tu kan. Contoh lah, pergilah tengok dia lah, support lah, at least kita tengok apa yang dia jual. Mana tu kok kono lah kan, nanti kita beli lah kan. Kemudian bebaskan diri kita dari cekaman hutang. Kemudian kebebasan keuangan, mana bebas untuk menguruskan keuangan kita. Kita kena ingat, kalau kita belanja, pastikan belanja kita kurang daripada pendapatan kita. Belanjalah kurang daripada pendapatan dan sentiasa tinggalkan sebahagian untuk kecemasan. Penting kena buat ni ya. Kadang belanja kot sokong boli tak apalah, habis duit lah, tak apalah, tunggu gaji bulan depan. Itu yang silap tu. Bila buat macam tu jadi masalah. Sebenarnya kita kena belanja berapa persen saja. Nak pergi pasar malam je, nak pergi pasar malam ni okey, hari ni bajet semua orang bajet RM5 contoh, atau bajet semua seorang RM3 nak seorang RM3, pilih nak beli apa macam tu. Jadi kita dah sukat dah siap kerja dah sampai ke sana. Kemudian ayah beli pun sama, ayah pun RM3 je. Yo dengan abah-abah RM3 amat bagi sesio betul lah tu kan. Tak apa lah kan, abang nak beli rokok saya kata abang lah, tapi tak cukup duit dengan cakap kalau lapar abang kunyah lah temakau tu kan. Macam tu lah kan. Jadi mana kata disukat supaya tak nak pembelanjaan melebihi daripada pendapatan kan. Jauhkanlah hutang kalau boleh. Kalau boleh elak hutang, elak. Saya makin nak belajar, makin saya ialah tak ada beasiswa yang ada PTPTN, ambil lah PTPTN. Ambil PTPTN, maklumlah anak yatim abah dah tak ada kan. Omak lah menego kuih dia kan, menego besok kan. Jadi kena lah pinjam PTPTN. Memang sama rasa bila dah habis belajar tu kan, habis belajar tu kojo lah hutang ni sampai dah surat kena bayar. Akhirnya saya bayar sekali banyak, bayar. Akhirnya jumlah hutang tu saya selesaikan tahu. Logo bila dah bayar hutang ni logo rasuah. Itu sebabnya kalau boleh bayarlah kan. Bukan maksudnya kalau tak boleh bayar jangan bayar, kalau ikhtiar akan bayar. Sebab macam PTPTN tu yang ramai orang tak fikir, bila dia tak bayar maka jumlah yang return balik tu kurang. Bila jumlah return tu kurang, maka orang yang ramai sepatutnya dapat pinjaman tak dapat pinjaman. Maka secara tak langsung kita yang tak bayar tadi ambil hak orang lain. Itu yang kita tak sadar. Macam pinjaman lain tak kisahlah, pinjaman tokun ke, pinjaman mikro ke, pinjaman pada bank ke kan. Bila kita dengan niat tak nak bayar, maka tak boleh hukum kan. Kemudian bina atau kekalkan aset dan nikmati waktu persaraan dengan kenikmatan hidup kan. Ramai orang-orang di sini adalah orang yang bersara. Dulu Bali rumah Spring Hill ni, dulu Bali kan masa mula Bali macam tak ada orang yang duduk sini. Memang sebab ramai orang Bali tumbuh bersara baru nak duduk sini. Tapi Alhamdulillah hari ni dah penuh, dah ramai orang duduk di Spring Hill. Walaupun kedai makan dia tak banyak. Macam tu sebut dia tadi pun cari pakai lintau je kedai makan ni kan. Dah ada lah orang tu cakap setengah tak sadar lain itu je dia contoh kan. Dia kata macam tu kan. Tapi bila pesara tengok rumah dah ada, rumah tak
semestinya besar, tapi cukup memadai untuk kita menjalani kehidupan kita. Dan begitu juga rumah yang ada tu juga kita dapat hidup dengan kenikmatan hidup dengan selesa. Apa aset yang ada, kereta buruk tapi elok lagi kan. Motor pun tak adalah motor Honda mana, Harley Davidson. Contoh itu bapak bersara tu kan. Ya kan, bukan hanya tuan-tuan ni, ramai yang bersara dekat sini. Samsul Debat pun dah bersara. Saya dah ada kad bersara, tunjuk dekat hotel dapat 10%. Dulu saya bekerja di sektor kerajaan, kemudian saya bersara. Apa punca sebabnya sebab berdiri depan tuan-tuan, itulah sebabnya. Ceramah tuan-tuan lagi tahu daripada kerja, hari-hari ceramah. Pagi tadi ceramah di mana? Pagi tadi ceramah di Setapak. Tak jauh dah, selangkah lagi jauh. Ni Setapak Jaya. Habis Setapak Jaya ceramah kat Surau Kuliah Duha. Tadi petang tadi ceramah di Melaka, Hotel La Crista. Apa sekarang ni nama dia Hotel Swiss Hotel dekat sana, dekat Melaka. Kalau kabut tuan-tuan, saya ingat ceramah lepas maghrib. Pocut orang ikut jalan belakang, ikut jalan dalam kan, sebab jalan highway semua jam hari ni. Orang balik daripada cuti sekolah. Alhamdulillah logo sampai pukul 7 suku. Pula tak ada orang ni belum lagi. Tak ramai nak orang belum lagi rupa jam aku 9. Tak perasan dalam kalender. Tu je cari kedai makan tu kan. Tu lah tu. Mana kedai makan? Tak ada. Lukut pun tak ada. Di mana nak pergi? Pergilah Somad tak ada tu kan. Jadi nasib baik jumpa tadi. Dan satu kedai makan Tom Yum. Ordernya Nia tak sampai. Nia tak sampai lah. Pokok tahu kan. Saya order ikan bilis tadi, sampai Nia tak sampai. Ikan bilis goreng. Tak apa diingat entahlah. Lepas tu yang seorang tu tokek datang. Ustaz di kembang boleh? Boleh. Main boleh. Ustaz baiklah kelakar sikit. Dia nak copek banyak cerita. Saya kata apa dia? Boleh? Pergilah ke masjid. InsyaAllah saya pergi masjid, insyaAllah. Tak, malam ni apa pergi? Nak camah ke masjid Spring Hill lah. Oh, malam ni tak dapat. Itulah cerita tu. Macam mana kau meniaga, macam mana meniaga. Budak pun bekerja kau ramai. Pergilah masjid kejap. Macam ni tak kambil betul. Macam ni ada betul lah. Kalau tengok macam ni agak ramai. Tak ada masalah, jemaah sini ramai betul. Kepada yang baru kali pertama datang ke kawasan masjid ni, saya ucapkan selamat datang. Ya. Datanglah masjid, komen lawa masjid, dokek dengan rumah. Datanglah masjid kan. Lain kali kita kalau beli bawah ni, kita nak tambah lagi kursi buat ceramah perdana. Duo Samsul Debat dan Samsul Gau-Gau. Moderator dia Samsul Yusof. Tapi nak buat tu bajet besar. Ni malam ni pun bajet besar. Masjid Spring Hill ni panggil berceramah, bukan kaleng-kaleng lah. Tak apa Malaysia panggil. Saya tak dekat Sero, orang lain. Jadi semua nak kena banyak. Tengok punya teruk dah bajet. Lampu tengah tu pun tak nyala. Nampak tak? Nampak tak? Sian tak sian? Tu semua tu adalah mana-mana bil tak bayar tu. Jadi tuan-tuan dan sekalian, sama-sama kita bantu support ekonomi juga dengan cara kita support masjid. Boleh ke tak boleh? Boleh tak support masjid? Adik kau buat duit berapa pun tak kisah, at least kau kena bagi soleh lah, singgit lah. Maka malam ini dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, baca wakil ayat dah kata. Saya dengan ini mengumumkan melancarkan tabung kutipan derma jihad. Jadi nampak beg hijau tu masuk kau tiba-tiba lah ada beg lain pula kan.
karung yang lain-lain macam tu jangan. Ni bagi dik, jangan bebek tak nampak, tunduk sampai ke lantai pula. Bagus macam tu. Tengok adik ni, bagi tumpukan si adik ni, bagus betul lah. Susah nak cari anak muda macam ni kan. Yang seorang tu ting masuk ada duit siling, tak apa, penting bagi ya. Tu tengah round tu, tengah round sampai bagi malam ni kan kita umumkan berapa sumbangan. Selagi tak cukup 5,000 jangan balik. Ya jangan balik. Kan. Jadi sampai mana tu? Kat belakang sana tak jalan tu. Kat gerai-gerai tu pun jalan. Beriu mana tu nama? Gerai-gerai yang monong tu janganlah singgah sian. Dia dah tak ada. Kan? Tu yang meriah daripada tadi, beratur tak berhenti dah, tak boleh air dah. Sedap apa tu kau dengan ceramah aku sambil minum air. Kau kan tengok wayang apa? Sedap apa tu ya. Dia punya nyodot straw tu pakai hidung. Sampai mana dah tabung tadi apa? Karung tu tadi. Tengah dah capek bagi. Dekat tiang yang tak menyalur tu. Dua. Kan macam tu lah. Saya pernah sekali tu saya ceramah dekat Felda Sungai Tawai yang dekat Johor kan. Sungai Tawai 2 ke 3. Bayangkan pernah satu ketika lah, tak macam mana projek pembinaan masjid itu nak ubah suai masjid dihentikan. Kesian betul, dihentikan. Jadi apa yang dia kena buat? Sembahyang Jumaat, sembahyang semua baik dekat Dewan Serbaguna. Dah lah kiblat menghadap sini, semua menghadap ke belakang. Pentas tu jadi sah belakang. Bayangkan. Jadi dipanggil saya dengan Samsul kau-kau, kami 2 Samsul berceramah, kononnya nak start kutip dana balik semula. Alhamdulillah malam tu saja dapat 8,000 malam tu lah. Dapat 8,000. Rekod yang paling tinggi lah saya ceramah dapat saya dengan Ustaz Abdullah Khairi. Saya dengan Ustaz Abdullah Khairi masuk ke Masjid Ar-Ridwan dulu Kelang tu, malam tu saja dapat 65,000. Dengan satu saya dengan Ustaz Abdullah Khairi dekat satu masjid kat Rawang dapat 25,000. Monjorit Ustaz Abdullah Khairi sikit dengan 25,000 dia tu. Dia kata kan. Jadi malam ni saya letak 5,000 tu kira biasa itu. Tengok cara tadi orang yang pakai kempekat pun bebek rabur lah, nampak mana. Memang tak ada poket kempekat tu tak usah kau rabur. Kan? Konon macam bawa tadi kan. Berlakon tak pandai. Tak apa. Nanti boleh bank in dalam account, tak ada masalah. Transfer online, do it now. Kan, transfer aja, insyaAllah. Jadi tuan-tuan Ustaz, kita sambung balik. Yang mana kalau kita tengok kita tengok juga dalam bab kita nak membina ni, nak mengurusan keuangan ekonomi rumah tangga ni, kita kena set long term goal, langgang jangka panjang. Kumpul duit sikit-sikit, yang ni tak usik, letak dalam tabung haji misalnya tu tak usik, sebab nanti nak pergi umrah, pergi haji contohnya kan. Kita tak tahu kan, buat rayuan tiba-tiba boleh pergi doreh, mana kita tahu, tapi duit tak ada. Macam mana? Kenalah buat simpanan. Hari ni kalau siapa yang baru daftar nak pergi haji, insya-Allah kalau tak ada apa-apa haram minta, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mampu hidup tak boleh pergi lagi kan. Tapi boleh buat rayuan macam saya cakap tadi. Kemudian memahami bahawa tidak ada satu keputusan keuangan boleh dibuat begitu saja. Semua perlu diperhalusi. Betul ni, bayarlah, okey kot. Jangan, dia akan mengakibatkan ada kesan kepada pembelanjaan yang lain. Luaskan pandangan kita, buatlah satu keputusan yang jitu, lakukan sikap kematangan dalam pembelanjaan. Kita tahu matang sikit, tak apalah, sport rim tu kemudian lah. Kamu beli pun sudah tak sesuai juga. Lagipun biar ada rim tu standard, kalau kita jual pun harga tinggi lagi. Macam tu lah fikir. Jadi macam-macam lah Mana kata kita kena faham benda tu bukan ni kita berbelanja mengikut hawa dan nafsu kita sahaja. Sebab tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hidup dalam dunia ni sementara sifatnya. Sementara sifat.
apatah lagi yang ada dalam dunia. Dan jadi kalau kita tak berhati-hati, boleh jadi kita akan terkesan dengan perbelanjaan kita sendiri yang berbelanja. Kadang-kadang jadi sampai satu tahap ada orang tu dah tak tahu nak buat apa, terpaksa jual apa yang dia ada. Jual kereta, jual motor, jalan kaki. Betul. Tu belum cerita lagi puncanya apa? Puncanya berbelanja lebih daripada harga. Kan? Berbelanja ni kita jangan kita boros, jangan. Kita kena ingat kita ni kadang-kadang bulan depan ada komitmen lain yang kita nak bayar. Bulan satu lagi ada lagi komitmen lain. Kemudian bulan satu lagi budak buka sekolah. Contoh macam tu. Kena sentiasa fikir. Sentiasa fikir. Sebab apabila berlaku masalah kadang-kadang, kat mana kita nak cari bantuan? Kat mana kita nak minta pertolongan? Itu sebabnya dikatakan pengetahuan ni secara mendalam perlu ada. Perlu ada, ikutlah kemampuan masing-masing. Saya teringat arwah wan saya kan, dia cakap ni ayat dia saya ulang balik. Dia kata kancil kalau nak berak jangan gajah mati tu. Macam mana? Kancil nak berak jangan gajah matilah. Tak sama kemampuan kita dengan yang lain. Itu sebab Nabi ajar kita belajar bersyukur. Yang pertama kenapa manusia tak syukur? Sebab sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Rumah dia besar lah. Besar rumah tapi jadi ni dia kena buat rumah besar macam dia. Tak ada lah macam tu. Rumah dia besar lah. Rumah aku tak besar banyak, tapi Alhamdulillah dapat duduk dengan tenang. Ada ruang solat, jadilah. Dapat duduk rehat-rehat dengan keluarga, jadilah. Dapat minum potang dengan rumah, jadilah. Contoh. Yang tu yang kita kena fikirkan. Yang kedua, kadang-kadang kita sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok ada orang yang lagi susah daripada kita. Kan? Ada ni rumah dan macam ni. Bagus adik-adik ni. Bagus. Dia dongar posat saya tadi. Adik-adik ni dia boleh bagi sebab dia pakai seluar. Orang tua tak boleh bagi sebab pakai kempekan. Dia kan itulah alasan dia. Bagus adik ni, bagus. Mudah-mudahan subjek belajar bagus, rajin, pandai. Macam tu dah. Belajar rajin. Yang nak SPM tu baik bagi dia biar makbul doa. Kan? Mudah-mudahan. Ya. Jadi mana kata dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, dalam pengurusan ni, yang pertamanya yang kita kena buat, tengok diri kita ni mampu ke tak mampu. Jangan main belasah ya. Jangan main belasah. Kan, kalau mampu buat, kalau tak mampu jangan buat. Kan. Kedua, kita kena jaga amanah. Duit yang bagi ni, yang kita ada ni, ada amanah-amanah dia. Duit gaji yang kita dapat kan, amanah untuk nafkah isteri, nafkah anak-anak. Orang lelaki wajib tu. Orang lelaki kena faham dia apa benda yang dia kena utamakan dulu dalam bab perbelanjaan. Dia kena utamakan apa kan, duit yang dia ada dia tak boleh main belasah ya. Oh rasanya betul lah tu, cukup lah tu kan. Tak cukup, ada benda yang dia kena buat juga kan. Itu sebabnya dalam bab perkahwinan, pengurusan keuangan ni tak diajar dekat universiti, dekat sekolah, tak ada. Kadang-kadang tak diajar. Setelah berumah tangga, tanggungjawab ni pastikan rumah tangga berada dalam keadaan sihat dan baik. Kalau kita tengok wajib ni, macam kita dah kahwin, saya kata tadi kan, yang sebagai seorang suami dia wajib sediakan apa. Jadi dia dah tahu dah. Sebelum dia nak kahwin dia dah tahu dah nak sediakan apa. Kalau tak kan, kita tak menjalankan kewajipan kita. Pertama, tempat tinggal. Suami kena siapkan tempat tinggal. Walaupun sewa, dia kena siapkan tempat tinggal. Walaupun macam Kasim Selamat duduk rumah bawah tu, merangkak nak masuk kan. Contoh kan, cerita Kasim Selamat kan. Tak, yang penting dia kena siapkan tempat berteduh tempat dia diam, tempat tinggal kena siap. Kedua, pakaian dia. Pakaian. Itu sebabnya dalam khutbah takhir Nabi kata seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu.
Dan apabila hak kamu itu disempurnakan, maka berikanlah makanan, pakaian, tempat tinggal kepada isteri kamu dalam suasana kasih sayang. Nampak? Dan dia pesan, berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Itu cerita tadi. Tempat tinggal, pakaian, bagi pakaian untuk isteri kurang-kurangnya 2 pasang setahun, siap lengkap dengan tudung dan broochnya sekali. Macam tu lah kan, dengan batu itulah. Ada yang siap bertali berantai, tarik ke sini lah, apa tu pandai lah dia nak pesen macam mana kan. Kemudian pakaian tu biarlah up to date, kono lah dengan peredaran zaman dan semasa. Kalau tidak, bini kita malu lah pakai keluar di tahun bilonya pesen ni pagi ni. Kena jaga. Yang ketiga, makanan. Apa standard makanan nak bagi kat bini? Standard dah tak adalah sampai menate dah kan. Tak adalah standard dia tu bagi ayam goreng tu, tak ada yang mahal-mahal tu, tak. Standard dia bagi makan pada isteri yang memungkinkan dia hidup lagi sampai esok. Macam tu lah kan. Bagi makan tu macam mana yang lelaki makan, macam tu lah dia makan. Kau si goreng lah kan. Kau nak apa, teragak lah bang nak makan mi hailam, nak milatna, ikan syakap ompek raso, kok mampu. Pernah tak makan ikan syakap ompek raso? Ikan syakap ompek raso ni masam masin mani. Raso kompek time bayar kan baru tahu lain macam raso Raso lain macam tu, biasa orang lelaki je raso time bayar. Ya kan. Dia perempuan tahu 3 ya, kan. Dia ompek sana makanan yang halal. Yang keempat, perubatan. Orang lelaki kena tanggung kalau isteri tak sihat. Ini bini Panadol pun bini beli sendiri, obat batuk pun beli sendiri, sudah mati tanam sendiri. Susah tu kan. Orang lelaki kenalah cover. Orang perempuan sian, orang perempuan kan. Orang perempuan ni dalam rumah, orang lelaki kena ingat, dalam bab nafkah, orang lelaki kena faham. Ni semua orang kena faham. Dongan ni dah ada kat masjid ni dongan. Sebagai seorang suami, dalam bab nafkah, dia mesti utamakan isteri dan anak-anaknya dulu, barulah mak ayah dia. Faham tak? Suami dalam bab nafkah kena bodoh berumur pula. Tak peranjat pula. Ingat bisikan dalam kepala sendiri kita ni. Suami dalam bab nafkah buat baik memang betul, abadan sampai bila-bila seorang anak kena baik-baik, wajib baik-baik pada mak ayah dia, betul. Tapi dalam bab nafkah, seorang anak mesti, seorang suami mesti utamakan anak isteri dia dulu, baru mak ayah dia. Kepada mak ayah, tolong faham perkara ni. Kenapa lah mak tak boleh Ustaz? Sebab mak pun ada laki laki pun dah tak ada. Tu bini, tu anak kena fikir. Seorang ibu yang baik, dia akan cakap ke anak tu, kau ni bagi duit kat mak ni, anak bini kau lopeh ke tak lopeh? Dah bagi dah mak, anak isteri semua dah dapat. Alhamdulillah, makasih lah ya. Macam tu lah. Kalau anak bini kau tak cukup, mak tak nak, kau ambil, kau jaga anak bini kau dulu. Macam tu lah. Bertuah lah kalau nak jumpa orang tua macam tu. Nak jumpa macam tu kat Spring Hill je. Yang datang masjid. Mak dia. Tapi dia kata, habis kalau duit saya ngam-ngam je Ustaz, saya boleh bagi dekat, kalau saya bagi kat mak saya, isteri saya tak dapat, bagi isteri saya, mak saya tak dapat. Kau patut fikir sebelum kau kahwin. Itu sebab so saya kata tadi, mampu tak mampu. Bagi orang mak 1,000 sebulan, bagi bini 1,500 sebulan, bagi anak-anak pembelanjaan dia dah standby dah 1,000 sebulan untuk beberapa orang anak. Contoh dah ada, macam tu baru mampu. Orang perempuan ni tanggungjawab senang je. Orang perempuan tanggungjawab 2, layan suami, melahirkan anak. That's all. Faham?
mulut dia. Dia mula cakap dengan lelaki dah kan. Tanggungjawab orang perempuan melayan suami, melahirkan anak, itu saja. Itu pun payah kan. Dua saja, layan suami, melahirkan anak. Bila suami kata on tak on, on. Faham? Suami kata yang, jom, on. Macam tu. Budak-budak ni pula yang golak lebih, risau pula aku. Yang duduk depan ni sebelum belum nikah. Budak ni lah. Iyalah kan. Suami layan. Kadang jangan main-main, nampak simple benda tu kan? Itu pun payah. Yang orang perempuan pula, layanlah dengan sebaik mungkin. Nabi pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Macam tu lah. Jangan menolak. Terbaik bang, on. Tapi janganlah saja-saja cari belakang unta tu kan. Ni maksudnya perlambangan nak beritahu suami kata okey, okey. Ini suami kami garang kat luar ni, cerita politik dorang-dorang. Oh saya semana ni semua. Macam-macam balun. Sekali dalam rumah nak benda tu macam minta zakah. Tolonglah. Parah betul. Yang bini mau kat lah, ponik lah, besok lah, kali lah, ponik nak mampu lah. Semua tu. Orang perempuan jangan macam-macam. Sian orang lelaki tau. Orang lelaki ni makin tua makin manjur. Layan je lah. Ni belum apa dah halau lagi, pergi luar nyomak. Lelaki dekik-dekik bola tak tangan ke power dia, mampu pun tua je. Pahal macam tu. Iya. Nampak tak? Layan suami, melahirkan anak. Orang perempuan jangan kau anak kita 4 aja cukup. Anak untuk kilang. Tak mahu, saya kata. Orang perempuan nak tutup kilang, pastikan bincang dengan pengurus. Pengurus kalau dia jumpa tapak baru, jangan main-main. Cawangan baru dibuka, jangan main-main. Ya. Jadi orang perempuan kena tukar perangai. Orang perempuan walaupun tugas dia 2 tu je, tapi orang perempuan di Malaysia kebanyakannya dia bertanggungjawab, dia tanggung tugas suami dia. Dia tolong kemas rumah, dia tolong basuh pinggan, basuh kain, sidai kain, sental bilik air. Tu sebab orang lelaki jangan balik, ini memang kerja kau, salah. Kita kena appreciate, terima kasih lah isteri abang buat semua ni. Abang pun tak terbuat benda ni semua, baru betul. Nampak? Macam tu kat itu sebab kena ada ilmu. Ini layan suami pun tak nak. Orang lelaki dengan perempuan ni nak bahagia hidup rumah tangga, kena jaga empat perkara. Apa dia? Yang pertama, solat sama-sama. Tengok tu macam mana rasa duduk, boleh duduk lama kan. Tu sampai semayang tu. Mak nak, tapi kau jarang datang masjid. Salah tu. Kau nak selalu datang masjid tahu. Oh, dah bulu terbakar dah budak-budak ni. Yang memang datang steady lah kan. Saya cakap ni orang lain. Semayang sama-sama. Kadang orang perempuan dia ramah lepih nyawa dia. Orang perempuan kan kadang bangun pagi, dia ambil wuduk cepet-cepet, dia semayang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Macam dia seorang nak masuk syurga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia lap muka tengok lelaki terkatil tu. Dengaku lah orang tua yang boleh sadap. Kau
Terkejutlah suami tu. Abang, jomlah kita sembahyang subuh sesama. Abang, kalau macam tu lah cara kejut sudah dua-dua tak subuh. Kau mengejut ke mengajak? Sembahyang sama-sama. Orang perempuan cakap dengan suami lalu, abang kan imam, abang kena jadi imam. Meh duduk depan, meh abang tak pandai. Tak apa, tak pandai nanti saya ajar. Baru betul. Ini mentang-mentang lah baru jadi AJK masjid, belajar kelas duha baru 5-6 minggu. Dia punya bawang ni capek bang, jadi imam. Capek jadi imam. Abang tak tahu, pakai telokong duduk belakang. Wah, pahal pula laki duduk telokong duduk belakang. Terjuntai-juntai janggut dia keluar. Telokong kan. Iyo, semayang sama-sama kan. Lepas tu bangun pagi, abang bangun pagi tu subuh, ialah pergi kejutkan anak-anak kita. Kadang-kadang orang perempuan tak salah juga. Perempuan atau lelaki, kesian budak tu kecil lagi, tak puas tidur bang, biarlah dek. Jangan. Anak-anak umur 4, 5, 6, 7 tahun ni lah mudah nak dibentuk berbandingkan anak-anak berusia 40 tahun. Bila pagi nak semayang subuh, ayah dah standby, semua dah ready. Dah ya, ayah belakang, anak-anak belakang, Emak belakang sekali. Allahu Akbar. Anak pun dia kan, wih ada gema weh. Anak pun dia kan. Lepas tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isteri kat belakang, suamiku. Barulah botol. Bini lah petah pun tak botol. Jadi imam dia kan. Contohlah. Iyo. Lepas dah semayang pula kan. Lepas dah semayang pula, zikir pula. Allahu Akbar. Zikir. Meraung-raung bini belakang. Ya Allah Akbar. Kan? Itu dah habis itu doa. Doa sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan istriku. Ya Allah. Anak-anak semua tengok Mak. Mak ni panas-panas sibuk pula. Aku juga sayangkan anak sulungku, Alung. Ya Allah, Lung, nombor kau lah Lung. Aku sayangkan anakku yang kedua, Angah. Ya Angah, nama kau pun ada. Aku juga sayangkan anakku yang ketiga, Alang. Ya Allah. Alang menjawab, tahu tak apa. Ya Allah, sesungguhnya Alung ini adalah anak harapan kami. Ya Allah, Cik Alung nak pandangan dia. Dia bakal menuju SPM tahun ini. Ya Allah, berikanlah dia 12A. Ya Allah, berubah muka Alung. Angah tanya, kenapa Lung? Subjek ambil 9 dia. Macam mana nak dapat boleh? Abah pun tak tahu. Dan doa pun sangkuangan. Ya Allah, kau murahkan rezeki kami. Ya Allah. Dan kadang-kadang dia doa, imam doa, dia pun doa juga. Doa dia kadang kejap bunyi, kejap tak, kejap bunyi, kejap tak kan. Hamidin, syakirin, mazidah. Ya Rabbana.
wajgal karim azim sultani ridha ada macam tu lah lebih kurang. Dia pun doa macam tu juga. Ya Allah, kau berikanlah aku, ya Allah, aku dah lama ingin ni, ya Allah, memudahkanlah urusanku untuk lagi, ya Allah. Bini belakang, amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Makbul. Lain kali orang pun dengar tu kan, berikanlah aku ni, ya Allah, kuat sikit. Kadang orang lelaki nak tegur bini pun dalam doa paling baik sekali. Sebab dia bukannya takut bini, bini menakutkan. Ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Bini ke belakang, apa hal? Sesungguhnya isteriku seorang yang degil, ya Allah. Isteri ke belakang, dia pun sama. Menyahut, tetap menyahut. Itulah dia. Keberkatan, tuan-tuan, keberkatan yang kita nak tengok kan, keberkatan untuk ni nak dapat dalam keluarga kita. Itu dia. Pengurusan kewangan ni tidak semestinya banyak duit. Itu saya beritahu. Malam ni yang datang ni kan, ada yang muka tengah pusut, di mana nak cari duit, manalah dia nak lari daripada masalah tu. Tu yang dibawa anak tu lepak, nak hilangkan, nak release tension kadang-kadang. Sebenarnya Nabi dah bagi formula dah. Siapa yang nak dimurahkan rezekinya, jangan lupa buat dua amalan. Apakah amalan itu? Wah, apa amalan itu? Bila kita cakap dengan, saya teringat masa saya ceramah kat satu masjid kat Kuala Pilah. Saya tak nak sebutlah masjid mana. Saya ceramah maulud, saya tanya, makcik apa maksud selawat makcik? Menyaut makcik seorang. Ceramah-ceramah lah, tanya pula, mana sound pula. Something makcik, sound nak berlaku, menyosah pula. Aku tanya, Nabi kata barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan ini. Amalan yang pertama, sedekah subuh. Sekarang siapa yang balik, yang dah bagi duit, kau belum bagi, kau jangan kira, minta nombor akaun daripada JK. Esok pagi bangun, sebelum subuh transfer, masuk dalam akaun masjid. Ataupun cek je dekat dalam Google, cek dekat dalam Facebook, ada Facebook Spring Hill, Masjid Spring Hill, transfer, masukkan duit. Tak dapat RM10, masuk RM1,000. Tak dapat RM1,000, bagilah geran tanah ke apa yang ada, bagilah. Betul saya kata. Pertama, jangan tinggal sedekah subuh. Dan yang kedua, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan kadang-kadang kita ni nak kaya, nak senang hidup, tapi kita kedekut, kita berkira dengan Allah. Itu sebab kadang-kadang kita tak nak sedekah, kita tak nak bantu orang lain. Yang ni yang kita kena atasi, yang ini kita kena selesaikan. Itu sebabnya bila kita tengok kan program-program yang dibuat besar-besar macam ni, semua melibatkan kos. Pihak masjid melibatkan kos. Tu sebabnya minta kita ni sama-sama datang ramai-ramai. Salah satunya bantu dana masjid kan? Sebab masjid ni aircon nak pasang, kipas besar tu kebin tinggi bila piye. Itu sebabnya semua nak diuruskan. Dan kita pula dalam nak pastikan, bila kita mudahkan, lancarkan urusan melihat masjid, mudah-mudahan Allah lancarkan pula urusan keuangan kita. Ada yang pahala masuk kita. Saya dulu pernah bersedekah ni, bawa keluarga pergi umrah. Alhamdulillah, Tuhan bagi lagi, Tuhan bagi lagi. Dulu mula-mula saya sedekah bawa orang rumah. Lepas itu saya sedekah bawa mak saya sekali dengan adik saya. Daripada 2 seorang bawa 3 orang. Ber-3 orang sudah saya kata dekat Madinah, mak ingat nak sedekah belanja keluarga kita yang susah. Kira-kira 50 orang. Monung masa tu. Yang monung pertama saya, kedua buku akaun monung. Baru tahu kan, cakap gak main lagi, ceramah cabut sedekah tak pernah miskinkan orang. Apa clear buku akaun tu.
Betul saya cakap, bukan nak cakap apa, saya nak beritahu tu perasaan saya masa tu. 15 orang takkan nak bagi package yang cikai-cikai, yang koman-koman ni. Kau nak bagi package yang terbaik 9,000 lebih seorang. Pergi Taif kena bayar lagi 160-180 rial seorang. Masa tu. Lepas tu masa nak pergi tu saya kata habis duit saya. Masa nak pergi tu dekat KLIA tu, keluarga-keluarga ni dah berkumpul, tenang ya rasa. Masa tu separuh daripada perasaan duit habis tadi hilang. Separuh lagi tu. Tapi bila sampai di Makkah, sampai di Tanah Suci, bila ahli keluarga semua jejakkan kaki ke Tanah Suci, automatik perasaan tadi hilang. Entahlah, aku tak kisah duit, sebab saya tengok masing-masing mengalirkan air mata sampai ke Tanah Suci. Demi Allah saya cerita, balik ke Malaysia tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Masa tu tak ada lah cakap bujur balik modal, tak ada lah. Masa tu saya cakap apa tau, siapa lagi aku nak tolong lepas ni, tolong jangan angkat tangan. Satu ya, seperti itu lah. Dan lepas tu Alhamdulillah, setelah tahun 2018-2019 saya buat, tahun ini bulan 2 yang lalu saya berjaya bawa 45 orang ahli keluarga saya. Betul tu sebab saya cakap, percayalah, lagi kita bagi, Allah bagi lagi kat kita. Kita bagi tadi, siapa yang bagi ni, bagi sedekah malam ni tadi, tunggu berita baik esok. Siapa yang dapat berita baik ni besok, saya minta tolong tolong share dalam TikTok, tolong share dalam media sosial. Malam tadi aku dengar ceramah Samsul Ubat kata ada berita baik, tolong share. Malam tadi aku bagilah RM1, rupa-rupanya tak kisahlah apa-apa rezeki esok, boleh tak share besok ya? Percaya, yakin Allah Ta'ala nak bagi benda baik kat kita. Bagi orang yang tak bagi malam ni menyusah sikit. Besok lah patut boleh bagi malam ni, nak bagi besok, tiba-tiba pagi esok dah korek lah, mati tak sampai bagi. Mana nak baik bagi malam ni ya. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat balik secara kesimpulannya, kalau kita ni nak bagi, kalau kita nak menguruskan kewangan rumah tangga ni, memang nak tak nak ia mesti diuruskan. Ambil tahu pendapatan keluarga dan berbelanja jangan lebih daripada pendapatan. Kedua, matlamat jangka pendek, jangka panjang mesti disusun. Ketiga, pelan perbelanjaan disusun untuk anak, untuk isteri, untuk kita macam mana. Itu sebab ada suami yang gaji dia semua bagi dekat isteri dia. Tiap hari suami minta, nak duit belanja nak duit minyak. Elok ke tak elok? Ada cakap tak payah dah. Ada lagi tak, sebenarnya pada pasangan itu yang terbaik. Siapa kita nak mempertikaikan? Sebab orang lelaki ni dia tahu, kalau dia pegang duit, habis duit misalnya tu dia bagi, awak tolong pegang duit saya. Alhamdulillah. Kadang-kadang dia bagi habis lah, tiba-tiba dia kojo kat bini tu pula. Kadang belanja online, Shopee. Kadang-kadang tak ada yang benda beli kan, bukan orang sini dah, orang Hill Spring. Orang Spring Hill tak ada macam tu tu. Kan orang Hill Spring ya. Kemudian keperluan dan kehendak kena nilaikan. Ini keperluan ke kehendak? Kalau boleh utamakan keperluan, bukannya kehendak. Kemudian semak dan bayar hutang. Hutang selesaikan, ansur-ansur pun kena kasih selesai. Dan begitu juga kena wujudkan tabung kecemasan dan buatlah pelaburan-pelaburan yang sihat. Dan begitu juga jangan lupa bayar cukai dan juga selesaikan, laksanakan tanggungjawab kita membayar zakat. Dan begitu juga takaful dan insurans penting untuk keluarga kita. Andai kata, ialah bak kata orang malang tak berbau, manalah tahu tiba-tiba ada yang sakit. Biarlah kita berada dalam keadaan bersedia. Sediakan payung sebelum hujan. Jangan kita nak bermewah-mewahan, kena bezakan keperluan dan kehendak. InsyaAllah kalau kita jaga ni, kita dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Jadi tuan-tuan dan muslimin, ucap terima kasih banyak atas kesudian membanjiri. Apa lah tiba torang ni, tadi tak torang mana, lampu mana yang baru menyala ni kan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan saya doakan yang hadir ni diberikan kemurahan rezeki,
Saya doakan yang hadir ni, tu tamunya yang duduk kat bawah ni. Oh, dia untunglah duduk kat kursi. Dah bersagi lah jumpa dan duduk bawah ni. Dia tak ada contoh lah kan. Contoh lah. Balaku punggung lah duduk belakang ni. La ilaha illallah. Puan kau jawab dulu. Jawabnya kaki kan. Contoh. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya doakan dimurahkan rezeki. Saya doakan mudah-mudahan dikurniakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya doakan dikurniakan anak-anak yang jadi penyejuk hati, mata dan juga jiwa kedua ibu bapanya. Dan saya doakan ni adik-adik ni tadi semua yang sokah tak sokah ni berjaya dalam akademik, berjaya dari segi pencapaian ilmunya dunia akhirat. Dan saya doakan seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini diberikan keceriaan, kebahagiaan, ketenangan, sakinah, mawaddah warahmah dalam keluarganya. Jadi tuan-tuan dan punya luar lampu ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Ikut syarah tadi tu, insya-Allah tak ada apa-apa halangan bintang. Duo Samsul akan menemui anda. Jadi jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Macam dalam TV. Itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu pencekelaman saya sebagai manusia biasa.